الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama-tama bersama-sama kita rapatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tahun baru 2022. Jadi dengan hari ini insya-Allah kita bincang satu tajuk azam dan muhasabah diri. Azam dan muhasabah diri. Allah Subhanahu wa taala dia beritahu kepada kita dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan menjaga kesuruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memperhatikan apa yang ia telah sediakan dari amalnya untuk hari esok, iaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Ayat ini minta kepada kita supaya apa? Supaya kita melakukan muhasabah diri kita. Dan untuk kita mempersiapkan diri kita, bekalan kita menuju akhirat, untuk kita tingkatkan amalan kita selagi mana Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kepada kita. Oleh kerana itulah tuan-tuan, bila mana masuk tahun baru, artinya umur kita pun nanti bertambah. Bila mana umur bertambah, lagi dekat kita dengan Allah. Dan bila mana lagi dekat kita dengan Allah, maka lagi banyak persiapan kita, bekalan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah persiapan kita untuk bertemu dengan Allah. Wa tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa. Danlah kamu buat bekalan, dan sebaik-baik bekalan itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sentiasa pesan kepada kita supaya kita apa? Nabi kata ihtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, Nabi kata apa? Syababuka qabla haramika. Masa muda sebelum masa tua. Kita dah habis dah. Dah habis dah masa muda kita. Dah 5 siri, 6 siri. Ada kita setengah ni pun 7 siri pun ada. 8 pun ada. Kan? Artinya waktu muda dah habis dah.
Bagi orang yang 20, 30, muda lah kan, 40 muda lagi kan. Jadi masa muda inilah masa untuk kita melakukan semaksimumnya ibadat kita kepada Allah. Bukan kita kata jangan kita buat tua lah baru ibadat. Dan Nabi pesan kita waktu muda, bukan waktu tua. Waktu tua ni banyak penyakit dah tuan-tuan. Waktu tua ni nampak ibadat pun tak berapa sempurna dah. Uzur, banyak penguzuran dah sebab tua. Masa muda, Masya Allah kan, muda kan, segala-galanya senang sebab dia sihat, tak ada halangan. Jadi pesanan Nabi, dia pesan kita supaya waktu muda, rebut peluang itu waktu muda kan. Dalam 7 golongan VIP Allah Ta'ala, maka Nabi sebut apa? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang hidupnya dalam beribadat kepada Allah. Nabi tak sebut wasyaibun, dia tak sebut orang tua, dia sebut wasyabun, orang muda yang hidupnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau kita waktu kita muda dulu, kita buat ibadat kepada Allah, kita cinta Allah, kita kenal Allah, selamat. Kan? Sebab apa? Sebab waktu muda tu kita gunakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pesanan Nabi pesan apa? Wasihatuka qabla saqamika. Waktu kamu sihat, sebelum datangnya kamu sakit. Waktu kita sihat, sebelumnya datang sakit. Kalau datang sakit, nak buat ibadat tak sempurna. Masa kita sihat kan, seseorang yang melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala pada waktu sihat, maka jika ditimpa kepadanya penyakit, ditimpakan padanya sakit pada waktu dia tak sihat tadi kan, pada waktu dia sakit, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Adil, Allah Ta'ala tetap kira pahala yang sama walaupun dia Masya Allah. Sebab apa? Kawan ni, kalau dia sihat memang dia datang ke masjid. Kalau dia sihat, dia datang kuliah. Sekarang ni dia sakit, terang tak dibuat. Tapi Allah Ta'ala tetap kira pahala waktu dia sihat. Dia lepas dia pertama waktu sihat tuan-tuan. Ni kita ni, ya Allah, waktu sakit kenal Allah, waktu sihat tak kenal Allah. Macam mana Allah Ta'ala nak bagi pahala kepada kita? Yang ketiga, waghinaka qabla faqrika, masa kaya sebelum masa miskin. Masa kaya sebelum datangnya waktu kita miskin. Kita kena kenal Allah pada waktu senang. Kita kena kenal Allah pada waktu kita kaya. Bukan kenal Allah waktu kita miskin. Bukan kenal Allah waktu kita susah. Kita kena kenal Allah ni waktu kita sihat, waktu kita lapar, waktu masa kita kaya, masa kita senang. Kita kenal Allah. Bukan kenal pada waktu susah. Bila mana kita waktu kita senang, kita kenal Allah, maka bila mana kita ditimpa kesusahan, Allah telah bantu kita. Sebab apa? Kamu masa kamu senang, kamu kenal aku. Ni kalau kita kenal Allah Ta'ala waktu susah, waktu senang, lupa Allah, susah lah. Kita menyusahkan diri kita. Oleh kerana itu, kena kenal Allah dalam keadaan kita apa tadi? Kaya. Waktu kamu kaya tu, sebelum masa miskin. Dan kita ni kadang-kadang sifat kita suka tunggu. Sikap kita kan suka tunggu. Nak buat satu benda tu, tunggu. Penyakit katakan. Penyakit kita tu, penyakit apa? Penyakit syaitan lah. Syaitan kan dia suka orang-orang jangan buat kebaikan. Tunggu.
nak bagi sedekah, duduklah nanti aku kaya aku bagilah. Masya-Allah. Nah, jadi bila mana kita tunggu nanti kita kaya, tak adalah kaya kita kaya adalah. Nah, sebab pun tunggu dia. Patutnya bagilah. Kita nak kaya ni kena bagi dulu. Kamu bagi baru kamu jadi kaya. Kan? Tapi kalau kita tak bagi, macam mana kita nak kaya? Kena bagi dulu. Beri dulu. Ma naqasa malu. Tidak akan berkurangan harta apa bila kamu bagi sedekah. Tak kurang pun. Jadi, maksudnya kita dalam masa kita kaya, maka sebelum datangnya kemiskinan, kenal Allah. Wa faraika qabla syughlika, masa lapang sebelumnya masa sibuk. Masa lapang sebelumnya masa sibuk. Dan wa hayatika qabla mautika, kita kena rebut keluar masa hidup sebelum masa mati. Ni hidup ni sekarang. Kan? Kalau mati, aku nak sedekah, aku nak jadi baik. Boleh tak? Tak boleh tak? Laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akun minas salihin. Ini rintihan orang yang bila mana dia dalam keadaan hampir dengan kematian, ya Allah, panjangkanlah umur aku sikit untuk aku bersedekah, untuk aku jadi orang baik. Ada guna ada masa kan? Ni sekarang ni nak bersedekah menjadi orang baik, masa ini sekarang. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu nukilan daripada Buya Hamka, Profesor Hamka, dia ada satu tajuk, dia tulis terlena. Kan? Ustaz baca ni Allah. Memang betul-betul lah kena kepada kita apa yang dia catatkan. Waktu berlalu begitu pantas menipu kita yang terlena. Belum sempat berzikir di waktu pagi, hari sudah menjelang siang. Belum sempat bersedekah pagi, matahari sudah meninggi. Niat pukul 9 pagi hendak solat duha, tiba-tiba azan zuhur sudah terdengar. Teringin setiap pagi membaca satu juzuk Al-Quran, menambah hafalan satu hari satu ayat, itu pun tidak dilakukan. Rancangan untuk tidak akan melewatkan malam kecuali dengan tahajud dan zikir, walaupun hanya 3 rakaat, semua tinggal angan-angan. Beginikah berterusannya nasib hidup menghabiskan umur, berseronok dengan usia, lalu tiba-tiba menjelmalah usia di angka 30. Sebentar kemudian 40. Tidak lama terasa menjadi 50. Dan kemudian orang mula memanggil kita dengan panggilan tuan ataupun nenek, menandakan kita sudah tua. Lalu sambil menunggu sakaratul maut tiba, diperlihatkan catatan amal yang kita pernah buat. Astaghfirullah, ternyata tidak seberapa sedekah dan infak cuma sekadar. Mengajarkan ilmu tidak pernah ada, eratkan silaturahim tidak pernah dibuat. Justru apakah roh ini tidak akan melolong, meraup, menjerit, menahan kesakitan di saat berpisah daripada tubuh ketika sakaratul maut. Hati berkata, tambahkan usiaku ya Allah, aku memerlukan waktu untuk beramal sebelum kau akhiri ajalku.
Belum cukupkah kita menyia-nyiakan waktu selama 30, 40, 50, 60 atau 70 tahun? Perlu berapa tahun lagi kah untuk mengulang pagi, siang, petang dan malam? Perlu berapa minggu, bulan dan tahun lagi agar kita bersedia untuk mati? Kita tidak pernah merasa kehilangan waktu dan kesempatan untuk menghasilkan pahala, maka 1000 tahun pun tidak akan pernah cukup bagi orang yang terlena. Tuan-tuan, marilah kita mulakan tahun 2022 ini dengan jiwa yang bersih dan penuh semangat, agar diberi kemudahan dan kesempatan untuk menambah amal penuh keikhlasan. Jika kita tergelincir dalam kemaksiatan, maka bersegeralah kita kembali ke pangkal jalan, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal kebajikan, kerana pahalanya dapat menghapuskan dosa yang pernah dilakukan. Hisablah diri kita dengan melihat masa yang lalu dan sekarang. Apakah kita masih berada di landasan yang lurus, mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebaliknya? Istiqamahlah dan tekun dalam berusaha untuk mencapai sesuatu yang diciptakan, kerana ia merupakan kriteria terpenting orang mukmin. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab itulah kita kena mempersiapkan diri kita, tuan-tuan, supaya tahun baru ini dengan azam kita yang baru, kita kena ikut cara Islam. Maka Islam mengajar kepada kita ada 6 tata tertib azam tahun baru mengikut Islam. Kan? Apa dia? Apa dia azam? Pertamanya, apa yang dikatakan sebagai azam? Kan? Azam artinya kita menanam satu sikap, kan? Satu cita-cita kita, kan? Kita nak buat sesuatu yang lebih baik. Itu namanya azam, kan? Bila mana kita azam ni, tuan-tuan, kan? Kita jangan, orang kata, cakap saja, kan? Cakap nak azam tapi buat tak? Jadi kita nak supaya kita ni, azam kita yang kita tanam, yang kita niat, kita berpandukan kepada apa yang Islam ajar kepada kita. Pertamanya, bila mana kita nak berazam, pertama mulakan dengan muhasabah dan membaiki diri. Kita kena muhasabah diri kita. Cuba tuan-tuan renung balik 2021. Kan? Kena dengan muhasabah. Tahun 2021. Kita mulakan muhasabah kita dengan solat. Kan? Dengan solat. Sebab apa dengan solat? Sebab solat itulah amalan pertama yang Allah Ta'ala hitungkan kita. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-salat. Amalan pertama yang Allah Ta'ala kira kita di hari akhirat adalah solat. Maka kita muhasabah tentang solat. Kan? Adakah kita solat di awal waktu? Adakah kita solat berjemaah? Adakah kita menunaikan solat dengan penuh kesempurnaan? Semua itu kita kena tanya diri. Dan adakah waktu-waktu yang solat kita yang masih lagi tertinggal? InsyaAllah. Dan ada lagi yang kita solat kita ni yang kena qada. Semua itu kita kena buat muhasabah diri kita tetap.
Sebab kita ni tuan-tuan, kan? Kesempurnaan solat kita qad aflahal mu'minun alladzina fi solatihim khashi'un. Sesungguhnya mendapat kejayaan orang mukmin, iaitu orang mukmin yang cemerlang, yang hebat. Apa dia? Solatnya dalam keadaan khusyuk. Solat dalam keadaan khusyuk. Maka untuk nak memperolehi solat yang khusyuk, salah satu caranya adalah melatih solat berjemaah. Solat berjemaah. Kan? Yang inilah yang kita kena tanam tahun 2022. Azam kita ni nak tingkatkan amalan kita melalui dengan solat berjemaah. Hari ni orang tu sibuk. Kenapa kita kat Malaysia ni dia solat berjarak-jarak ni? Perlu sibuk dia. Tuan-tuan tak perlu sibuk yang tu. Kenapa solat berjarak-jarak? Yang perlu kita sibuknya ialah kenapa masjid kita, surau kita tak penuh-penuh pun walaupun solat berjarak. Itu yang kita tanya. Bukan tanya pasal kenapa solat berjarak. Kena tanya kenapa masjid, surau tak penuh-penuh walaupun solat berjarak. Kita kena jawab, kan? Jawapannya aku sendiri tak ada berjemaah. Kan? Kalau kita boleh solat berjemaah, kita datang, kita menghadapkan, Masya Allah, tak timbul. Kan? Kita kan banyak ngomel, kita ngomel. Masya Allah. Kan? Patutnya bukan dia ngomel, kita kena laksanakan. Jadi kena muhasabah diri kita pertama melalui dengan solat, kan? Sama ada solat fardunya dan solat sunatnya. Kita boleh solat fardu 17 rakaat satu hari. Kenapa kita tidak boleh solat sunat 17 rakaat? Cuba tuan-tuan. Kita boleh solat fardu 17 rakaat. Tapi kita tak boleh solat sunat 17 rakaat saja. Tak cukup. Kan? Sudah. Walhal solat sunat itulah yang akan menampu solat fardu. Macam mana 17 rakaat solat fardu kita boleh buat, tapi solat sunat tak sampai 17 rakaat. Nak kampung apa? Tak boleh nak kampung. Dan Rasulullah SAW dia beritahu kepada kita, kan, sesiapa yang beramal dengan 12 rakaat satu hari dengan solat sunat, kan, dia akan dibina baginya mahligai istana dalam syurga dengan solat sunat 12 rakaat. Masya Allah. Tuan-tuan, itu solat fardu saja. Solat rawatib takwa. Sembahyang zuhur boleh, sunat sebelum solat lepas takwa. Mana kan? Itu kata kesempurnaan kita. Kesempurnaan solat kita itu melalui dengan solat sunat. Apatah lagi nak cerita pasal sembahyangmu, tengah malammu, tahajudnya, witirnya. Kalau yang ni pun tuan-tuan tak mampu untuk solat sunat rawatib, macam mana kekuatan Allah yang bagi kepada kita untuk kita solat malam? Kan? Kita kena solat sunat rawatib itu perlu kita jaga. Kan? Sembahyang zuhur contoh 12 rakaat yang Nabi beritahu kepada kita, solat zuhur bermula dengan solat sunat zuhur. Sebelum zuhur sembahyang 4 rakaat, 2 rakaat. Selepas zuhur 2. Jadi zuhur saja mudah 6 rakaat. Kan? Kemudian maghrib 2 rakaat selepas. Isyak 2 rakaat selepas. Subuh 2 rakaat sebelum. Jadi 12 rakaat. Kan? Kita sembahyang fardu 17 rakaat. Sekarang 12 rakaat. Kan? Maka kita cukupkan 5 lagi dengan apa? 2 rakaat solat sunat duha,
yang 3 rakaat solat sunat witir. Jadi 7 rakaat satu. Cuba beramal dengan 17 rakaat solat sunat setiap hari. Ini azam. Kita nak bina mahligai di syurga. Kan? Semua mampu bina makhluk dia di syurga dengan solat sunat tadi tu. Solat fardu itu memang kita dah buat dah, kan? Begitu juga dengan kita muhasabah diri kita dengan bacaan Quran. Nah, tahun lepas berapa kali khatam Quran? Sekurang-kurangnya kita 1 tahun 3 kali khatam Quran. Dengan kita baca setiap hari 50 ayat. Confirm tuan-tuan, baca setiap hari 50 ayat, tuan-tuan akan khatam 3 kali setahun Quran. Kemudian sedekah, muhasabah sedekah kita. Banyak mana yang kita infak untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita guna duit kita untuk kebaikan, untuk jalan Allah banyak mana. Semua ni kerana apa? Wa'as sadaqah. Kerana dengan kita bersedekah itulah dia akan tambah nilainya, dia akan berkembang. Baik, yang kedua, memasang niat azam kerana Allah. Azam yang kita buat tu ialah kerana Allah. Apa niat itu seperti surat, tuan-tuan. Salah tulis alamat akan sampai salah tempat. Itu kena perhatian. Jadi niat, aku nak berubah ni kerana apa? Aku nak berubah kerana Allah. Bukan kerana ibu bapa, bukan kerana isteri, bukan kerana anak, bukan kerana mari dan ibu bapa kita, tak mertua kita, tak. Kita buat kerana Allah. Niat itu kerana Allah. Ada kawan ustaz, dia ni orang kata perokok legar. Satu hari saya bertemu dengan dia, kata bagus dah hari ni, tak ada asap ni. Dia kata, saya berhenti ustaz. Saya tanya dia, kenapa berhenti? Dia kata, saya tak berapa sihat. Berhenti tu kan saya tak berapa sihat. Apa itu berhenti? Lama. Kemudian saya bertemu dengan dia balik. Isap balik. Saya tanya dia, kenapa isap pula? Saya dah sihat. Maknanya dia berhenti dahulu kan dia tak sihat. Sekarang dia sihat, dia sambung lagi. Saya berbetulkan dia. Kata mudah dia nak berhenti sahur. Macam mana ustaz pula? Yalah, dulu salah niat. Tapi boleh berhenti kan? Salah niat dulu pun boleh berhenti. Ini perbetulkan dia. Niatnya adalah berhentikan Allah. Masya Allah. Kan? Dia terima apa yang ustaz beritahu dia. Berhenti bukan Allah. Maka dia berhenti bukan Allah. Sampai sekarang ini dia tak berhenti. Alhamdulillah. Kerana niat, perbetulkan niat tu, insya-Allah tuan-tuan. Yang ketiga, azam yang kita buat itu, kita lakukan azam itu sebagai ibadah. Letak dia tu, ni kita buat awal kita untuk kebaikan diri kita. Ni aku nak tambah ibadat aku, melalui dengan solat aku, dengan puasa aku. Contohnya kita puasa. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, puasa sunat ni 1 hari dalam sebulan. Benar tak? Itu hak kira tu pun dah kira manas gaban tu. 1 hari dalam sebulan. Itu pun ramai orang tak puasa sunat. 1 hari sebulan. Kita tahu. Susah puasa ni. Jadi kalau kita boleh beramal sekali dalam sebulan 1 hari, alhamdulillah okey dah. Ni dia tunggu bulan Ramadan. Nasib baik ada Ramadan. Kalau Ramadan tak ada, memang tak puasa lagi. Dia tunggu hak wajib aja. Yang sunat kita kena buat. Dia sempurnaan kita. Jadi azam yang kita buat itu ibadah. Kita kena lihat bahawa ini di antara perkara sunnah, perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita buat, kita niat dia sebagai ibadah, insya-Allah bertambahlah
pahala kita. Yang keempat, kita melakukan azam kita tu mestilah ada, kita kena jaga hubungan dengan Allah dan kita kena jaga hubungan kita sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Kerana hebatnya kita, kerana kita ada hubungan kita dengan Allah dan kita dengan manusia. Jangan menyakiti, jangan cakap kasar, jangan khianat, jangan tipu orang, jangan kencing orang. Jadi benda-benda yang macam ni kena jaga. Kena jaga dalam diri kita. Yang kelima iaitu jangan menunjuk. Bila mana kita azab, benda kita nak buat baik, jangan kita tunjuk-tunjukkan orang lah. Oh, saya berazam, saya nak dia mulai. Jangan tunjuk orang. Jangan esok main bagi mengampuklah sebab malam tadi pukul 3 pagi lah. Jangan. Kita buat tu Allah Ta'ala. Tak payah cerita ke orang. Akhir sekali tuan-tuan, kita kena apa? Bersyukur. Kena bersyukur. Artinya kita bersyukur dengan hati kita, kita bersyukur dengan lidah kita, kita bersyukur dengan anggota tubuh badan kita setiap hari dengan ucapan Alhamdulillah. Bila mana kita dapat melakukan apa yang kita azamkan, apa yang kita cita-citakan. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu berazam, maka berserah dirilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga azam kita tahun 2022 ini Allah Taala memudahkan dan kita termasuk daripada hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah Taala. Aku diqali azam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.